أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. Telah berkata Imam Al-Allamah Abdul Qasim Abdul Karim bin Hawazin Al-Qushairi, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Tajuk kita pada pagi ini ialah tajuk yang keempat, takut kepada Tuhan atau disebut dengan at-taqwa, iaitu pada muka surat 36. Firmanullah Ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang-orang yang paling bertakwa di antara kamu. Suratul Hujurat, surah yang ke-49, ayat yang ke-13. Diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu bahawa seorang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, bimbinglah saya. Baginda menjawab, semoga anda mempunyai ketakwaan kepada Allah. Kerana ketakwaan adalah kumpulan seluruh hal yang baik. Semoga anda dapat melaksanakan jihad. Kerana jihad adalah kerahiban kaum muslimin. Dan mudah-mudahan anda sibuk mengingati Allah. Kerana zikir adalah cahaya bagi anda. Anas radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan, seorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah keluarga Muhammad? Baginda menjawab, setiap orang yang bertakwa. Takwa merupakan kumpulan seluruh kebaikan. Dan makna batin takwa adalah bahawa seseorang melindungi dirinya daripada hukuman Tuhan dengan ketundukan kepadanya, sebagaimana halnya seseorang melindungi dirinya dengan keris atau dengan senjata. Asal-usul takwa adalah lemahnya syirik, dosa dan kejahatan, dan hal yang meragukan, yakni syubhah. Dinyatakan dalam tafsir mengenai firmanullah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya. Surah Ali Imran, surah yang ketiga, ayat 102. Ayat ini mempunyai makna bahawa dia harus dipatuhi dan tidak ditentang, diingati dan tidak dilupakan, dan bahawa kita harus bersyukur kepadanya dan tidak menjadikannya sesuatu yang tidak disyukuri. Sahal bin Abdullah menegaskan, tidak ada penolong sejati selain Allah. Tidak ada pembimbing yang sebenar selain utusan Allah. Tidak satu pun pembekalan yang mencukupi selain takwa. Dan tidak satu pun amal yang mudah keteguhannya selain bersungguh-sungguh di dalam takwa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Takwa kalimah yang kita selalu dengar. Bahkan ia menjadi satu pesanan yang berterusan dalam setiap khutbah. Wa imma khutbah nikah, khutbah Jumaat, khutbah hari raya, khutbah solat gerhana, atau apa sahaja. Bahkan dalam setiap surat-surat dakwah, dalam percakapan dakwah pun kita meletakkan takwa sebagai percakapan yang utama. Takwa merupakan syiar orang-orang beriman, bukan hiasan orang-orang yang melakukan kebaikan.
senjata para mujahidin, dan merupakan intipati terbesar yang dibawa oleh para Nabi alaihimussalatu wassalam. Takwa merupakan sebab kehidupan yang baik, kejayaan, kecemerlangan dunia dan akhirat. Dan ketinggian darjat kita juga dinilai dengan takwa. Bahkan takwa merupakan sebaik-baik bekalan orang-orang beriman untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kerana Allah Ta'ala berfirman, وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Berbekalah kamu. Dan sebaik-baik bekalan itu ialah bertakwa kepada Allah SWT. Pengarang kita memulakan dengan ayat Suratul Hujurat, surah ke-49, ayat yang ke-13. Satu mukaddimah yang cantik. Iaitu bila mana Allah Ta'ala berfirman, Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling bertakwa, orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang bertakwa. Kerana kehidupan manusia di dunia, mereka hendak mencari kemuliaan. Mereka hendak dihormati, mereka hendak punya kuasa, mereka hendak punya harta benda. Mereka ingin punya segala-galanya. Untuk apa mereka nak benda tu semua? Untuk apa saya nak harta? Untuk apa saya nak pangkat, jawatan dan sebagainya? Untuk kemuliaan. Bahkan seringkali kita tengok filem-filem pendek atau panjang, dihina manusia kerana apa? Kerana dia tak ada harta, maka dia pun sibuk mengumpulkan harta. Dihina manusia kerana dia tak ada jawatan, maka dia sibuk cari jawatan. Dihina manusia kerana dia tak lawa, dia tak cantik, sibuk dia melawakan, mencantikkan mukanya, memutihkan, buat pembedahan sana dan sini. Atau dihina kerana dia tak punya kawan-kawan yang ramai, sibuk dia menghimpunkan kawan-kawan. Dia masuk semua grup. Grup-grup semua dimasuk untuk meramaikan kawan. Untuk apa semuanya itu? Untuk cari kemuliaan. Kita suka menghormati kita. Tetapi kita mencari kemuliaan yang palsu. Kita mencari kemuliaan yang sementara. Kita mencari kemuliaan yang sebenarnya tidak mengembirakan kita. Tidak membahagiakan kita. Kerana Allah Ta'ala dah jadikan kegembiraan, kebahagiaan, kekuatan sebenar ialah takwa kepada Allah. Kerana itu takwa, sebagaimana kita sebutkan tadi, syiar orang beriman. Takwa merupakan hiasan bagi setiap orang-orang yang inginkan kebaikan, buat kebaikan. Senjata para mujahidin ialah takwa. Bukan pada penuntut ilmu, pada ulama. Senjata mereka takwa. Dengan takwalah Allah Ta'ala pelihara ilmu mereka, pelihara akhlak mereka, menambahkan ilmu mereka. Sebab itu Allah Ta'ala berfirman, Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu pada Allah, nescaya Allah Ta'ala akan ajar kamu. Akan beri ilmu kamu, tambah ilmu kamu. Yang dah ada, dikuatkan. Yang tak ada, ditambah. Dan menjadikan ilmu kamu itu kuat untuk diamalkan. Bukan takwa menjadikan kita terpelihara daripada banyak musibah-musibah dunia. Bahkan hari ini, tuan-tuan sekalian, kalau kita lihat kesempitan hidup, kekurangan rezeki, perselisihan, perbalahan, bahkan penindasan yang berlaku kepada Islam dan umat Islam, semua jawapannya kerana hilangnya takwa dalam pencarian orang beriman. Dan rumah tangga kita berantakan, dan hubungan adik-beradik kita, dan hubungan kita dengan masyarakat. Semua punya masalah kerana takwa bukan pencarian kita yang utama. Takwa bukanlah kekuatan kita yang utama. Kalau kita punya takwa, nescaya ia membentengi kita daripada segala kejahatan. Baik, kita lihat pengarang kita memulakan juga dengan hadis Nabi SAW daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Bila Abu Sa'id menceritakan, ada seorang datang jumpa Nabi SAW. Dia kata, Ya Rasulullah, bimbinglah aku. Artinya beri aku suatu benda yang boleh membimbing kehidupan aku, menjaga. Maka Nabi SAW bersabda, Alaika bittaqwallah fa innahu jima'u kulli khairin wa alaika bil jihad fa innahu rahbaniyatul Islam wa alaika bidzikrillah fa innahu nurun laka. Baginda SAW berpesan kepada lelaki ini dengan 3 perkara. Yang pertama, hendaklah kamu melazimi takwa kepada Allah kerana dia menghimpunkan segala kebaikan. Apa maksud takwa menghimpun segala kebaikan?
Apapun kebaikan yang kita nak dalam hidup ini, dia ada dalam takwa. Tuan-tuan, solat tu benda baik. Tapi kalau solat tanpa takwa, dia tak jadi baik. Berbuat baik pada manusia itu, kalau tidak ada takwa, dia tidak ada nilai. Takwa nilai menghimpunkan seluruh amalan-amalan tadi menjadi mulia. Dilakukan amalan dengan rasa takwa. Sebab itu Allah ingatkan kita, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman, takwalah kamu, sungguh-sungguh takwa. Dan jangan kau mati melainkan dalam Islam. Sungguh-sungguh takwa maknanya dalam sembahyang biar ada takwa, dalam puasa ada takwa, dalam baca Quran ada takwa, dalam kita mentaati mak ayah kita ada takwa. Sebab dalam takwa itu terhimpun apa dia? Kita tak buat sesuatu melainkan dengan perintah Allah. Kita tak buat sesuatu melainkan dengan keinginan kita untuk Allah. Ikhlas pada Allah. Itu dalam makna takwa. Takwa ini bumbung yang memayungi semua kebaikan. Semua kebaikan tu, bila bumbung tu hilang, dia akan rosak semua. Kemudian Rasulullah kata, yang kedua, wahai pemuda, sentiasa kamu berjihad. Jihad itulah ibadat sebenar orang Islam. Rahbaniyah. Rahbaniyah. Tuan-tuan, bila kita lihat pada padri, kita panggil rahib. Bagaimana mereka melihat ibadat? Ibadat bagi mereka ialah duduk dalam kuil, duduk dalam gereja. Maka ini disebut rahbaniyah. Islam kata la rahbaniyata fil Islam. Tak ada kehidupan rabbani, kehidupan rahib dalam Islam. Kehidupan yang bagaimana? Yang cuma duduk berkampung dalam kuil atau dalam gereja. Kalau nak rahbaniyah dalam Islam ialah berkampung di dalam medan jihad. Di perbatasan menunggu. Berkemah di sana, itu nama rahbaniyah. Duduk situ. Sementara tunggu musuh nak serang, sementara menyerang musuh, maka banyakkan ibadat di situ. Ini maka disebut rahbani. Yang ketiga, Rasulullah SAW pesan, hendaklah kamu berzikir pada Allah, ia cahaya kehidupan kamu. Cahaya. Jadi ada 3 pesan Rasulullah SAW pada sahabat ini. Kata Abu Sa'id. Yang pertama, takwa. Ia himpun segala kebaikan. Yang kedua, jaga jihad. Yang ketiga, ialah jaga zikrullah. Dia menjadi cahaya. Sebab itu tuan-tuan, bila kita dalam kegelapan, kecelaruan, kekeliruan, banyakkan zikrullah. Kita pun nampak sedikit demi sedikit ke mana kita nak pergi lepas ni. Ia cahaya. Kemudian kita lihat bila Anas menceritakan, ada seorang lelaki tanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, man alu Muhammad? Siapa sebenarnya keluarga Nabi Muhammad? Ya, kita kalau sebut keluarga, pak saudara, mak saudara, nenek saudara, keluarga. Tapi lihat apa yang Rasulullah SAW menyebut. Keluarga Nabi yang sebenar ialah kullu taqi, semua orang yang bertakwa. Orang bertakwa itulah keluarga Rasulullah. Maknanya, kerana orang-orang yang akan bersama Rasulullah SAW di dunia, di akhirat, di syurga nanti, orang bertakwa. Orang yang bertakwa lah yang akan menjadi jiran baginda SAW. Mendampinginya. Dan Nabi SAW memuliakan sahabat mengikut darjat takwa dia. Apakah As-Siddiq takwa paling tinggi? Maka sesuailah diduduk bersama dengan Nabi SAW. Diikuti Umar Al-Khattab. Diikuti sahabat yang 4. Sepakat ulama, sahabat yang paling mulia ialah Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan Al-Mubasysyarun bil Jannah. Nilaiannya apa tuan-tuan sekalian? Nilaian takwa. Kerana mereka punya takwa melebihi orang lain. Nabi SAW bukan nilai sebab ni banyak harta, sebab ni banyak jasa, sebab ni nama dia gini. Tidak. Sebab itu semua sahabat itu adil kerana mereka punya takwa yang dididik oleh Nabi SAW. Rapat seseorang kepada baginda Rasulullah dinilai dengan takwa dia. Seorang tidak boleh rapat dengan Rasul dengan secara mudahanah atau secara mengampu. Dia tak macam kita kat dunia. Contoh kalau kita kat dunia, kita tengok rapat seorang kita siapa yang pandai ngampu. Kuat ngampu dia, rapat dengan kita. Tak pandai ngampu, maka tak adalah dengan kita. Maka di situ kita lihat beza. Seorang yang kita katakan rapat, dekat dan hampir dengan kita. Sebab itu kita pun nak ubah tuan-tuan sekalian. Yang rapat, yang hampir dengan kita bukan lagi orang mengampu. Sebab orang mengampu ni, kalau kita ada masalah, dia cepat larinya. Bila kita tak berduit,
bila kita dah tak terpengaruh, bila kita tak ada pangkat, bila kita mula kena hujang itu dan ini, yang paling cepat lari langkah 1000 dia lah. Rupa-rupanya dia baik dengan kita kerana mengampu. Kita nak pilih orang yang baik dengan kita kerana takwa dia. Sebab itu tuan-tuan, mulai nilai balik sahabat-sahabat kita, nilainya takwa. Mulai nilai orang paling rapat dengan kita cari orang paling bertakwa pada Allah. Yang bertakwa ni insya-Allah bersama kita. Setakat dia pandai mengampu kita, pandai belanja makan kita. Dia berkawan tapi bukanlah orang rapat. Bukanlah orang yang hampir dengan kita. Maka itu penting kita menilai sebagaimana Rasulullah SAW menyusun hierarki atau menyusun darjat para sahabat berdasarkan takwa. Sebab itu kita lihat bila Rasulullah wafat, Abu Bakar naik, kemudian Umar naik, Uthman naik, Ali naik. Dan sahabat-sahabat ini terus dimuliakan oleh Allah Ta'ala sebab takwa mereka sehingga akhir sahabat yang wafat. Jadi keluarga Rasulullah yang sebenar ialah semua yang disebut sebagai yang bertakwa. Tuan-tuan nak menjadi keluarga Rasulullah, maka kita kuatkan takwa kita. Sebab itu bila Allah Ta'ala, bila Rasulullah sampai ke Madinah, Nabi tengok orang-orang Yahudi ni berpuasa Ashura, puasa 10 Muharram. Lalu kata Rasulullah, "Ma hadzal yawm?" Puasa ni sebab apa kamu puasa? "Hadzal ladzi yaumul ladzi najjallahu Musa min Fir'aun." Hari ni kami bersyukur pada Allah sebab Allah selamatkan Musa daripada Fir'aun. Apa kata Rasulullah pada golongan Yahudi? Nabi menyatakan, "Ana ahaqqu bi Musa. Ana ahaqqu bi Musa minkum." Aku lebih berhak ikut Musa berbanding kamu. Kami lebih berhak ikut Musa berbanding kamu. Kamu Yahudi tak berhak ikut Nabi Musa. Sebab kamu bukanlah bertakwa pada Allah. Kamu memilih-milih menghina para Nabi. Kami lebih berhak ikut Nabi Musa. Maka Nabi SAW suruh berpuasa Ashura pada setiap orang Islam. Pada permulaan Islam, puasa Ashura itu wajib. Sebelum kewajiban Ramadan pada tahun kedua Hijrah. Kenapa Rasulullah SAW menyuruh sahabat untuk berpuasa Ashura? Dan Rasulullah SAW melakukannya. Kerana kekeluargaan sebenar, walaupun pada Nabi-Nabi yang sudah lepas, ialah takwa. Seorang bila bertakwa, dia punya hubungan kekeluargaan dengan semua Nabi-Nabi yang lepas. Sebab kita akan dihimpunkan oleh Allah dengan takwa kita. Kita akan dihimpunkan. Sebab itu tuan-tuan sekalian, nak jadi keluarga Nabi, kuatkan takwa. Perbanyakkan nilai takwa tadi. Setiap hari, sebagaimana kita sibuk nak tambah nilai harta, maka kita perlu berubah. Tambah nilai takwa kita. Biar solat kita lebih takwa. Biarlah ngaji Quran kita lebih takwa. Zikir kita pada Allah lebih takwa. Dalam persahabatan kita dengan sahabat kita lebih bertakwa. Ketakwaan menjadi suatu intipati penting dalam semua tindakan kita. Dalam makna kata Imam Abdul Qasim Qushairi, apa dia takwa? Katanya ialah takwa merupakan kumpulan seluruh kebaikan. Dan makna batin takwa, seorang melindungi dirinya dari hukuman Tuhan dengan ketundukan kepadanya sebagaimana halnya seorang melindungi dirinya dengan senjata. Asal-usul takwa adalah lemahnya syirik, dosa dan kejahatan dan juga merangkumi syubhat. Maksudnya tuan-tuan sekalian, pertama kita kena tahu takwa lah yang akan himpun semua kebaikan. Yang kedua, bahawa takwa itu ialah ketundukan kita kepada Allah dan melindungi kita dari semua perkara yang boleh merosakkannya, sama ada namanya syirik, dosa, kejahatan atau syubhat. Seorang yang ada takwa, pertama-tama melindunginya daripada syirik. Yang kedua, melindunginya daripada dosa. Yang ketiga, melindunginya daripada kejahatan, benda-benda jahat. Dan yang keempat, perkara syubhat. Sebab itu kita lihat bila Allah Ta'ala menyebut dalam Al-Quran, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan ampunkan dosanya dan menggandakan pahalanya, balasan. Artinya, bila mana kita bertakwa, kita nak protect diri kita dari dosa, dari syubhat, dari syirik. Orang-orang yang beriman, dia begitu berhati-hati dengan perkara yang syirik kerana ia akan merosakkan takwa dia. Bila rosak takwa, maka rosak semuanya.
Dia berhati-hati daripada dosa, kerana dosa mengikis nilai takwanya. Daripada darjatnya tinggi sebab takwa, sebab dosa turun balik, turun. Kan itu tuan-tuan sekalian. Bila mana kita lihat satu penafsiran dalam firman Allah Ta'ala surah Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang beriman, bertakwalah pada Allah dengan takwa yang sebenar. Apa maksud takwa yang sebenar ini? Iaitu takwa an yattani' fala ya'si, an yuti' fala ya'si. Dia sentiasa taat Allah, dia tak nak derhaka, dia tak akan derhaka. Wa yadhkur wa la yansa, dia ingat Allah, dia tak lupa. Wa yashkur wa la yakfur, dia sentiasa bersyukur dan dia tak akan kufur. Itulah maksud bertakwa kepada Allah sungguh-sungguh. Dengan apa? Dia taat, dia tak derhaka. Dia ingat dan dia tak lupa. Ingat Allah, dia tak lupa Allah. Dan dia sentiasa bersyukur, dia tak kufur. Tuan-tuan, 3 sifat ni ada tak pada kita? Hari ni lah. Apakah kita sentiasa memilih taat pada Allah? Kerana seorang yang kita katakan bertakwa kepada Allah, di antara ciri-cirinya ialah selepas dia mengesahkan Allah, dia meletakkan ketaatannya pada Allah dan Rasul melebihi ketaatan pada yang lain. Perintah pertama dalam kehidupannya adalah taat Allah dan Rasul, bukan perintah manusia. Seorang yang benar-benar bertakwa, dia tidak meremeh-remehkan dosa walau sekecil mana pun. Seorang yang benar-benar bertakwa, dia akan menjauhi riba. Dia menjauhi perkara yang dimurkai, yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini asas orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, bila kita lihat apa kata Sahal? Sahal bin Abdullah At-Tustari. Dia kata tidak ada penolong sebenar. La mu'in. Tak ada penolong yang sebenar. La mu'in. Illallah, melainkan Allah. Apa benda pun yang tolong kita, Allah bukan orang. Ingat benda tu. Yang tolong kita selesaikan masalah kita, Allah bukan orang. Wala dalil, dan tidak ada dalil melainkan Rasulullah. Dalil yakni penunjuk jalan. Yang nak tunjuk kita ke syurga, yang nak tunjuk kita benda baik, benda buruk, Nabi SAW. Nabi dalil kita. Apapun baginda SAW. Dan tidak ada bekas sebaik takwa. Wala zada illa taqwa. Tak ada bekas sebaik takwa. Wala amala illa sabra alaih. Dan tidak ada amalan yang sebenar melainkan kita sabar, mujahadah, bersungguh-sungguh melakukannya. Baik, Sahal bin Abdullah Tustari, dia menyebut 4 perkara penting, tuan-tuan. Perkara penting yang pertama yang disebut ialah tak ada penolong sebenar melainkan Allah. Sebab itu Nabi kata apa? Wa iza sta'anta fasta'in billah. Wa iza sa'alta fas'alillah. Bila minta dengan Allah, nak minta pertolongan, minta tolong dengan Allah. Yang kedua, bila kita sebut dalil. Tidak ada dalil melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dalil kita. Apa pun orang kata ni dalilnya, ni dalil yakni penunjuk jalan, tidak ada melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ada orang lain cuba tunjuk kita. Dia nak tunjuk kita, ini jalan yang boleh dekat dengan Allah, ini jalan yang boleh hampir dengan Allah. Kita kata tidak. Saya dalam memilih jalan ini, saya memilih jalan tak ada bekas sebaik. Saya memilih jalan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tunjukkan pada saya. Yang Nabi tunjuk. Ini dalil. Tentu kalau kita sentiasa letak dalil kami Rasulullah, maka zikir kita, qiyam kita, ibadat kita, apa yang Nabi tunjuk, maka kita lakukan. Bila Nabi SAW tunjuk contoh, ini cara tahajud baginda, ini cara baca Quran baginda, kita seboleh-bolehnya nak ittiba', nak ikut betul-betul. Seboleh-bolehnya. Kerana Allah Ta'ala perintah kepada kita. Bila Allah menyatakan, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sesungguhnya pada kehidupan Rasulullah itulah contohnya. Contoh. Tetapi Nabi SAW tahu kita tak sekuat itu. Nabi kata apa? Wa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Bila aku suruh kamu buat sesuatu, ikut kemampuan kamu lah. Rasulullah SAW witir 11, kita tak mampu. Boleh 1 je, okeylah. Tapi kita letak tapak kaki kita pada jalan petunjuk tadi. Nabi SAW kalau dibuat korban 100 ekor unta, kita tak mampu sebahagian je lah. Okeylah. Tapi kita ke arah
mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kalau berzikir banyaknya, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yazkuru rabbahu fi kulli ahyanihi. Nabi ingat Allah pada setiap keadaan. Jadi kita kadang-kadang duduk dengan kawan-kawan tak sempat nak ingat Allah, sibuk. Tapi paling kurang kita nak ingat Allah jugalah. Paling kurang hari Jumaat ke, waktu-waktu kita nampak lebih berkelapangan, kita akan sebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam rajin bersedekah. Ya, kita tak mampu. Rasulullah kalau sedekah ni, satu lembah kambing. Sehingga kata Badui tadi, cepat-cepatlah masuk Islam. Aku jumpa orang bila sedekah dia tak takut miskin. Kita tuan-tuan belum lagi sedekah dah takut miskin. Keluar RM5 ni, kalau keluar RM1 bagus ni. Rasa miskin dah. Sedangkan Nabi SAW bila mana dia mengeluarkan sedekah, dia seperti orang tidak takut miskin. Punya pemurah baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka perkara yang ketiga, la zada illa taqwa. Tak ada bekal sehebat takwa. Tuan-tuan, kita kalau sebut bekal ni, kita nak simpan untuk masa akan datang. Saya ada simpan aset, beli bangunan, beli tanah. Untuk apa? Masa akan datang. Itu bekal kan? Bekal. Saya pun simpan duit dalam tabung haji. Adalah 1 juta, 2 juta misalnya. Saya ada simpan tanah-tanah, properties. Kita untuk apa? Masa depan. Saya pun ada anak 5 orang. Untuk apa? Masa depan. Nanti saya tua ni lah yang akan angkat saya, yang akan cakna saya. Setiap kali kita menyimpan, kita ingat masa depan. Kita lupa bahawa sebaik-baik bekal itu takwa. Takwa itulah tuan-tuan sekalian, namanya bekalan kita. Dan seterusnya kata Sahal bin Abdullah At-Tustari, bahawa tidak ada ketaatan sebenar illa sabra alaihi, melainkan kita mujahadah ke arahnya. Bila kita benar-benar mujahadah, maka kita akan dapat ketaatan itu menjadi sebahagian daripada kebiasaan kita. Tuan-tuan, kita nak buka, kita nak baca sebahagian ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan kelebihan takwa. Pertama, bila Allah Ta'ala menyebut, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan baginya jalan keluar. Kita dah sebut dalam kehidupan kita hari ini, tuan-tuan sekalian, kita sentiasa nampak pintu-pintu yang tertutup. Kita nampak ni tertutup, ni tertutup, yang ni macam tak nampak jalan, ini macam tak boleh nak selesai. Maka jawapan pada semua perkara itu ialah takwa kepada Allah. Bila kita mampu bertakwa kepada Allah, maka Allah buka semua jalan. Tuan-tuan kalau tahu, bersama saya tuan-tuan ada banyak ayat-ayat Quran yang saya catatkan tentang takwa. Tapi pagi ni, insya-Allah kita sambung lagi pagi esok. Kita sebut satu dulu. Semua jalan terbuka dengan takwa. Ingat tuan-tuan, semua jalan terbuka kerana takwa. Tuan-tuan inginkan jalan terbuka sepanjang perjalanan hidup kita sehingga kita bertemu Allah. Biar semuanya terbuka, kita mampu masuk dengan cepat. Takwa lah jawapannya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kepada kita takwa, kepada saya dan pada tuan-tuan sekalian, dan mewariskan sifat takwa ini pada anak-anak kita, kerana banyaknya kelebihan keutamaan yang tidak ternilai, tidak terhingga. Moga Allah menjadikan kita orang-orang yang bertakwa sebenar-benar takwa, dan mati kita membawa takwa kepada Allah. Wallahu a'la wa an bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.